Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan urusi ahli jawatan kuasa, para imam, Bilal, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya sakit tokak sikit. Baik. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita. Kali ini saya rasa dah 3 kali dah tak datang sini kan. 3 kali, lama kan. Biasa tak ada lah ustaz ni kan. Lebih kurang 3 kali lah, 2 minggu sekali kelas. So 3 kali dah tak datang ni. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali pertama tak datang tu 3 kali kan. Kali pertama tu sebab orang rumah dia masuk wad. Dia alhamdulillah dia mengandung. So sebab itulah yang kita pun tunggu queue hari tu kan. Hari Jumaat pula dia nak masuk wad tu, jadi kita tunggu. Dah lebih kurang dalam pukul 6 tu tak dapat datang ni. Telefon Haji Zulkifli bagi tahu tak dia datang ni kan. Kita tunggu rumah ni tak dapat dah datang. Alhamdulillah tuan-tuan mengandung. Saya ni 9 tahun lah tunggu. Lebih kurang 9 tahun lah. 9 tahun lama tuan-tuan. Lama kalau kita compare sama kawan kita kan. Kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita compare tu lama lah 9 tahun tu tunggu. Tapi kalau kita compare, kita banding dengan Nabi-Nabi sebelum daripada kita, contohnya Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Ibrahim, malaikat datang rumah dia bagi tahu dapat anak. Masa tu orang rumah Al-Quran cerita fadhahikat, dia golak. Orang rumah kata golak sebab dia kata wa ana ajuz. Aku ni ajuz ni macam nenek lah, perempuan tua kan. Aku ni ajuz, wa ana ajuz wa ba'li, dan suami aku tu syaikhan kabira. Suami aku adalah orang tua. Atuk mau nenek dapat Ishak, Nabi Ishak. Masa malaikat datang bagi tahu tu dapat Ishak tu, dia tergolak kan, nenek kan. Okey. Kalau kita banding dengan Nabi, taklah lama nak sebenarnya 9 tahun kan. Nabi Zakaria pun macam tu juga. Nabi Zakaria, Zakaria ni kalau dalam Al-Quran tu dialah yang banyak minta anak. Dia doa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. La tadharni fardan, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Engkau mewarisi segala benda wahai Tuhan. Bagilah saya waris. Itu maksud doa dia kan. Lalu Nabi Zakaria ni bila dia minta, antara doa dia dalam surah Ali Imran, dia kata Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan aku, bagilah aku ni hadiah dekat aku zurriyah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, min ladunka, di sisi engkau, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Lepas tu bila malaikat bagi tahu kepada Nabi Zakaria yang Allah bagi berita gembira kepada engkau tentang kelahiran Yahya akan lahir kan. Apa kata Nabi Zakaria? Qala anna yakunu li waladun, qala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Macam mana aku boleh dapat anak wahai Tuhan? Aku ni dah tua dan isteri aku mandul. Apa Allah kata? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah buat apa yang dia mahu. Allah buat apa yang dia mahu. Jadi alhamdulillah, sebab itulah tak dapat datang hari itulah nak cerita tu sebab mengandung itulah.
Lepas tu lagi sekali lah, kali kedua tak dapat datang. Anak pula keluar kan. Jadi dia berturut-turut lah. Jadi tak dapat datang tu, anak keluar nak kena jaga kan. Tapi tuan-tuan, anak-anak ni dalam Al-Quran, anak-anak ni Allah Ta'ala dia bila kita dapat anak tu, Allah selalu gambarkan anak ni macam hadiah. Hadiah. Sebab tu perkataan yang dipakai kalau pasal anak, kita doa lepas sembahyang, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuhanku, hablana, berikan kepada aku. Perkataan dia adalah wahaba. Tapi bila kita kata Rabbana hablana, beri kat saya, beri hadiah. Wahaba tu beri macam hadiah. Jadi anak ni macam pemberian hadiah kepada kita. Jadi bukan semua orang dapat hadiah. Kita kena tahu yang itulah. Ada orang yang dapat hadiah, ada orang yang tak dapat hadiah. Tapi salah ke kalau kita tak dapat hadiah? Tak salah dah. Kan tak salah. Hadiah tu macam bonus je lah. Lebihnya ada orang dapat, ada orang tak dapat. Jadi perkataan dia adalah hablana, Rabbana hablana. Macam doa Nabi Zakaria tadi, Rabbi habli, Tuhan aku bagi dekat aku, berikan kepada aku. Lepas tu kalau orang Nabi pun ajar, kalau orang dapat anak ni, kita apa baca doa kat dia. Ada dalam kitab ni tuan. Kita baca barakallahu laka fil mauhub lak. Barakallahu laka fil mauhub. Kata dia mauhub. Mauhub tu macam hadiah. Semoga Allah berkati apa yang hadiah yang kau dapat tu. Mauhub. Jadi tuan-tuan, anak juga macam hadiah lah. Jadi kita tak boleh marah kalau kita tak dapat hadiah. Itulah. Kita boleh minta. Okay, itu alasan kedua. Alasan kedua tak datang kuliah kan. Alasan ketiga tak datang, itu memang salah saya lah. Saya keluar minggu lepas hujan kan. Hujan lobek kan. Hujan lepas tu kita pula daripada Melaka nak balik ke, daripada office lah di Melaka nak balik ke Senawang, masuk Pedas Linggi. Pedas Linggi nak keluar Senawang. Patutnya dalam 15 minit lah, 15 minit nak jadi sejam 20 minit. Saya tengok buka always, oi tak boleh ni, sampai pukul 8 tak boleh. Pukul 8 apa bondo kan. Jadi telefon lah. Jadi itulah alasan-alasan saya tak dapat datang tuan-tuan. Jadi alasan ni pun tak boleh banyak-banyak kan. Alasan tak boleh banyak-banyak. Kan, sebab Arab dia kata ada peribahasa dia al-ma'adzir makadzib. Al-ma'adzir makadzib. Alasan banyak-banyak ni bohong lah. Alasan kalau orang tu kita jumpa kan, Afsal ni tak dapat lah ni jumpa lagi tak ni alasan akhir. Dia dah anggap alasan-alasan tu bohong. Tiap kali alasan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa saya nak beritahu tadi? Ni saya dapat anak ni pun ikhtiar lah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ikhtiar. Saya ni buat IVF. Tahu IVF tuan-tuan? IVF tu IVF tu dia macam senyawa kan. Sperma tu dikeluarkan, senyawa dah kat luar, senyawa kan kat luar dengan telur perempuan tu senyawa kat luar, lepas tu masuk balik. Ikhtiar lah. Itu ikhtiar kita untuk dapat anak lah. Tapi ikhtiar ni tuan-tuan, ikhtiar ni mestilah dengan atas kapasiti kita sebagai manusia. Ikhtiar ni mestilah ada kaitan dengan bondo tu. Kalau kita nak sesuatu, kita doa, kita ikhtiar. Ikhtiar ni pula mestilah ada kaitan dengan bondo yang kita nak dapat tu. Bukan ikhtiar merepek-repek. Atas nama ikhtiar ada orang bawa masuk macam-macam nama. Kita bukan apa, kita ikhtiar, tapi ikhtiar dia tu tak ada kaitan langsung dengan bondo. Contohnya kalau nak dapat anak, orang kata okey, tabu boreh. Ada kaitan ke? Tabu boreh kau lalu bawah hampaian kau nak dapat anak ada kaitan ke? Tak ada kaitan. Yang tu kita tak panggil ikhtiar, itu kita panggil khurafat. Kepercayaan mengarut.
Ikhtiar itu mestilah ada kaitan dengan benda yang kita nak. Kalau kita ada kawan kan, kita nak dokojo doket MBS Masjid Bandaraya, kita nak buat bumper depan rumah kan, kita minta tolong dia, tolong tengokkan depan rumah saya ni. Itu pun ikhtiar lah, ada kaitan dengan proses tu. Tuan-tuan tengok tak video baru ni, Raja Bomoh tu, tengok kan, Raja Bomoh yang duduk depan sungai tu kan, atas nama ikhtiar lah tu tuan-tuan. Kita kalau kita benarkan apa sahaja orang ikhtiar, yang tu lah hasil dia. Doa, konon-konon doa patut ikhtiar, bubuh boreh, bubuh apa lagi, bunga lah, apalah, ada kaitan ke? Tak ada. Kalau kita botol nak doa supaya banjir itu surut, kita doa pertama sekali sebab dia di atas, dia lebih daripada kemampuan kita, minta Allah Azza wa Jal bantu kita banjir. Yang kedua, ikhtiar dia apa? Bersihkan longkang, yang tu ikhtiar kan. Apa lagi? Buat benteng, itu baru ikhtiar. Ini tak ada kaitan tabu boreh lah. Jadi itu semua ikhtiar, itu bukan ikhtiar tuan-tuan, itu adalah khurafat, kepercayaan yang mengarut. Dan khurafat ni, kepercayaan merepek-repek ni, itu khurafat. Dia boleh bawa kepada syirik. Dia boleh bawa kepada syirik. Tuan-tuan, jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala lindung kita daripada terlibat dengan benda-benda ni. Doa betul dah, ikhtiar pun kono ada kaitan. Kan ada orang makan pucuk ubi ke, makan akar kayu ke, adalah kaitan. Ini tak apa-apalah kan, mandi bunga lah, benda ni tak ada kaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik jauhlah kita punya ini. Kita patah balik dari kita nak belajar kitab Hisnul Muslim ni, yang mana kita kini berada di dalam bab ad-du'a ba'da tasyahhudil akhir qabla salam. Doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Kita masih lagi di dalam bab doa sebelum bagi salam. Masa tahiyat akhir tu, doa tu, doa tu. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab ni, doa yang paling banyak dalam solat kita, yang ni doa yang diletakkan pada bab ini paling banyak. Sebab majoriti ulama berpendapat dua tempat yang paling mustajab, iaitu sujud dan juga sebelum memberi salam. Jadi kadang-kadang kalau kita baca tahiyat tu, panjangkanlah sikit. Boleh tak doa lah apa yang kita nak, tapi doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, jadi kita terus kepada kita sambung doa hari itu yang kita berhenti hari itu. Kita pada doa yang ke-8 di dalam tasyahud akhir ni. Doa selepas kita baca selawat kepada Nabi tu, Allahumma salli ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa tu nak doa apa? Doa yang pertama hari itu kita belajar, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang tu mesti baca. Lepas tu ada pun yang lain-lain, ini adalah doa tambahan. Yang doa ini pun memberi makna yang baik. Jadi kita ulang sikit. Doa yang seterusnya yang ke-8 ni adalah doanya berbunyi, Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmu engkau yang ghaib, ilmu engkau yang ghaib, wa qudratika 'alal khalq, dan kekuasaan engkau ke atas makhluk engkau. Kita minta, jadi itu kita namakan sebagai tawassul. Kita tawassul dengan apa? Dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, dengan ilmu engkau dan kuasa engkau. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Jadi kita minta apa ke Allah? Lepas kita tawassul, kita minta dengan Allah, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku selagi mana engkau tahu hidup ini baik untuk aku. Hidupkan aku ya Allah. Kalau baik hidup ni, hidupkan aku. Kalau orang tu hidupnya esoknya buat dosa lagi banyak daripada buat pahala, maksudnya ya Allah, matikan je lah aku ni. Itulah maksud doa ni. Tapi orang Islam itu pahalanya sepatutnya lebih baik daripada dosanya setiap hari. Kita bangkit subuh, kita solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, pahalanya sepatutnya melebihi daripada dosa kita.
Tapi ada tak orang buat dosa besar? Ada orang solat dan ada orang buat dosa besar. Jadi kalau orang macam ni, maksud doa ni, matikan je lah aku ni. Wa tawaffani idza alimta al-wafata khairan li. Dan matikan aku sekiranya engkau tahu mati aku itu lebih baik untuk aku. Yang kita juga dah syarahkan perkataan ni, maknanya ya Allah, kalau timbangan aku ni sekarang ni lagi banyak pahala kan daripada dosa, matikanlah kan. Kalau esok aku hidup borek pula dosa, baikkan mati aku, baik matikan aku sekarang. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepada engkau takut kepada engkau fil ghaibi, dalam keadaan ghaib, dalam keadaan orang tak nampak, wasyahadah, dan juga dalam keadaan orang lain nampak. Jadi takut kita kepada Allah Azza wa Jal, kita minta ya Allah beri aku satu perasaan takut ketika mana orang nampak dan orang tak nampak. Kadang-kadang kita baik ya depan orang kan, pada orang, ui soleh ya orang ni kan, tapi belakang segala kejahatan dia buat kadang-kadang. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, dan aku minta kepada engkau perkataan yang benar ketika mana aku suka, ridha waktu aku suka, aku puas hati, kataan yang benar. Waktu aku, orang suka, orang sekarang ni tengah suka saya ni, tapi kalau saya cakap benda ni orang tak suka. Jadi yang tu kita tak nak kan. Orang suka kita selebriti contoh banyak like, dapat like, tiba-tiba kita cakap satu benda yang buatkan orang marah, kita tak cakap. Jadi kita minta dengan Allah, kita tak mau jadi orang macam tu. Aku akan berkata benar sama ada orang suka ataupun orang tak suka. Okey, fir ridha wal ghadab. Dan juga ketika aku marah. Kadang-kadang bila kita marah, lagi banyak perkataan kita cakap, kita komplain sikit je tapi kita tambah. Jadi tak benar dah perkataan kita itu. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr, dan aku minta engkau sederhana, aku minta daripada engkau sederhana ketika mana aku ghina, ketika mana aku kaya, dan juga ketika aku fakir, ketika mana aku fakir. Okey, yang ni juga kita dah syarahkan, iaitu sederhana itu, sederhana kita ini, janganlah kita minta ke Allah, kita kaya ni, kita melampau-lampau sampai kita dah tak boleh nak qasad ni, kita dah tak boleh nak berlaku adil, tak berlaku sederhana. Sederhana tu maknanya kalau kita kaya tu, janganlah terlampau sampai boleh menyebabkan kita ini engkar dengan agama. Itu qasad. Dan juga janganlah ya Allah, kalau aku fakir tu, janganlah sampai aku fakir sampai aku boleh menyebabkan aku meninggalkan agama. Yang tu jangan. Kaya dan miskin tidak ada kaitan pun dengan agama ni. Kaya dan miskin tidak melambangkan Allah suka lebih kepada orang kaya, tak. Jadi kalau Allah dah takdirkan kita itu kaya, janganlah kita ini kaya yang menyebabkan kita meruntuhkan agama kita. Dan jangan kalau kita fakir pula, janganlah kita ini fakir yang boleh menyebabkan kita lari daripada agama. Okey. Yang ni kita dah belajar dah ni. Kat mana kita berhenti? Qada. Okey, kita sambung sikit. Was'aluka na'iman la yanfad, dan aku minta kepada engkau nikmat yang tidak putus, dan aku minta qurrata ainin la tanqati', aku minta kepada engkau penyejuk mata yang tidak putus. Was'aluka ridha ba'dal qada, dan aku minta engkau redha selepas mana berlaku ketentuan. Aku minta sifat redha selepas mana telah berlaku sesuatu. Okey. Tuan-tuan, jadi yang ni juga yang last kita berhenti dekat wa as'aluka ridha ba'dal qada', yang ni yang last kita berhenti itu. Jadi yang ni juga sesuai dengan situasi semasa ni. Iaitu aku minta kepada engkau perasaan redha selepas ketentuan berlaku. Sebagai contohnya, orang banjir kan, banjir rumahnya banjir. Jadi kita minta doa ni sesuai sebenarnya.
Kita banjir dah berlaku, apa kita nak buat? Kan? Kita nak marah. Kita mesti, memang kita marah mula-mula, kan? Tetapi orang yang sabar di atas musibahnya, Allah bagi pahala. Sabar. Pertama sekali bila ada musibah, sabar. Sabar. Dan kita harapkan ganjaran daripada sabar tu. Dan yang kedua, kita minta juga benda ni, iaitu redha. Kita, ya Allah, aku setujulah. Mungkin itulah ketentuan kau. Setuju. Redha tu macam perasaan setuju, kan? Kita tak adalah, ya Allah, aku tak setuju, betul lah macam ni. Yang tu tak redha. Yang tu tak redha. Kita minta Allah redha dengan kita. Selepas mana ketentuan itu berlaku. Sebagai contoh, sini tahu ke kena? Tak ada kan? Sini tak ada kan? Alhamdulillah, alhamdulillah sini tak ada. Mungkin dekat jalan yang lagut, jalan Sungai Gadut tu yang lagut. Okey, kita nak sambung tuan-tuan. Okey, kita sambung. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Okey, apa maksud dia? As'aluka, aku minta kepada engkau. Bardal 'aishi, bard sejuk. Sejuk, sejuk. Al-'aish kehidupan. Aku minta kepada engkau kehidupan yang sejuk selepas mati. Okey, apa maksud dia? Yang ni macam kinayah, tuan-tuan. Kinayah ni macam apa? Analogi. Kita ni dia sesuai lah dengan tanah Arab. Kinayah ni, analogi ni sesuai dengan tanah Arab. Tanah Arab ni siangnya panas kan. Kita bila duduk rumah tu panas, kita rasa macam tak senang. Tapi kalau sejuk tu kita rasa relax sikit, betul? Sesuai lah dengan Malaysia pun sesuai lah, sebab kita biasanya panas kan, panas. Jadi bila kita minta dengan Allah, ya Allah, aku minta kehidupan yang sejuk selepas mati, maknanya kehidupan yang kita tak adalah mengelintin, mana ni nak mandilah kejap, pergi bilik air kau, tak ada. Kita rasa relax. Kalau rumah tu aircon, kita rasa relax kan. Yang tu yang kita nak, perasaan tu, perasaan relax tu. Maksudnya tak ada bondo yang kita nak kerja, tak ada bondo kita nak fikir selepas mati, tak ada kebimbangan. Itu maksud kehidupan yang sejuk. Tapi kalau orang yang duduk dekat Eropah ke, yang negeri dia tu sejuk kan, mungkin yang ni tak berapa kono dekat dia, tapi maksud dia samalah, makna nak relax lah kan. Dia orang ni biasanya kalau dia orang gambarkan kehidupan yang relax tu, dia maksudnya suam, warm. Dia orang ni dia orang nak apa? Kalau pelukan tu warm kan, hug warm, dia nak suam sebab negara dia sejuk. Tapi negara kita, negara Arab, dia panas kan, dia panas pada waktu siang. Memang ada musim sejuk, tapi biasanya siangnya panas. Jadi kehidupan yang sejuk sesuai dengan doa ni lah tadi. Dan aku minta kehidupan yang sejuk selepas mati. Okey, kita nak habiskan doa ni hari ni. Wa as'aluka, kita minta lagi, apa lagi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ketika mana kita tasyahud sebelum memberi salam ni. Tapi doa ni tuan-tuan, boleh tak baca kat tempat lain? Boleh lah. Cumanya paling mustajab bila sebelum memberi salam, betul ya? Jadi bila kita nak baca pun sesuai. Ya Allah, aku minta kepada kau kehidupan yang sejuk selepas mati. Okey, boleh. Okey. Lagi kita nak sambung. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik, dan aku minta kepada engkau ladzah, ladzah, lazat, an-nazar, tengok, ila, ke arah, wajhika, muka engkau, wajah engkau, dan aku minta kelazatan melihat ke arah muka engkau. Tuan-tuan, nikmat yang paling besar di dalam syurga apa dia? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, setelah ahli syurga ni semua dah senang kan, Allah tanya lagi, apa lagi yang kau nak? Tak ada dah Tuhan, tak ada dah Tuhan. Akhirnya Allah SWT tunjukkan wajah dia. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi Nabi SAW dalam doa dia minta, ya Allah, ataupun aku minta kepada engkau melihat muka engkau.
ataupun wajah engkau dengan lazat. Maksudnya kita seronok tengok. Maksudnya kita tak akan rasa macam dalam hadis tu dia tunjuk, maksudnya tidak akan rasa, kalau kita tengok kadang-kadang tu lama lah kita rasa ponek pun ada. Tengok TV kan, kita baring tengok TV setengah jam, sejam, oi dah sakit pinggang, ponek. Yang ni melihat wajah Allah SWT langsung tidak ada rasa benda tu, tapi sentiasa rasa nikmat. Ladzatan nazari ila wajhi. Okey, jadi kita nak bincang hari ni, siapa yang boleh melihat wajah Allah Azza wa Jalla? Yang pertama sekali adalah ahli syurga. Boleh melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Apa syarat dia? Yang pertama, dia mestilah mati di dalam agama Islam. Orang kafir dapat tengok tak muka Allah Azza wa Jalla? Tak dapat. Kalla, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang kafir, an rabbihim, berkenaan dengan Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, mereka itu akan dihijab. Maknanya mereka tidak akan dapat melihat wajah Tuhan mereka. Okey. Al-Imam Malik apabila ditanya kenapa orang-orang kafir, ayat ni Imam Malik bin Anas ditanya, kenapa orang kafir ni, dalam ayat ni cerita orang kafir tak dapat tengok muka Allah Azza wa Jalla? Sebab Imam Malik kata, lamma hajaballahu ta'ala a'da'ahu falam yarawhu. Jadi mereka itu tak dapat melihat Allah Azza wa Jalla sebab mereka adalah a'da'ahu, sebab mereka adalah musuhnya. Tajalla li awliyaihi fara'auhu. Lalu dia nak bagi orang-orang yang dia sayang ni angkat kedudukan mereka, lalu mereka yang disayang itu, iaitu di kalangan orang-orang Islam lah. Awliya tu siapa? Allah sayang lah. Wali tu, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung ataupun kekasih kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman adalah kekasih Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla akan bagi kekasih-kekasih dia melihat zatnya. Okey. Kemudian siapa lagi yang boleh melihat Allah Azza wa Jalla? Kalau berdasarkan ayat Quran, yang pertama syarat dia apa tadi? Orang itu Islam dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nak tengok muka Allah, dia mesti Islam, tak boleh kafir. Yang kedua, al-ihsanu fil Islam, iaitu dia ini berusaha sebaik mungkin di dalam Islam. Ihsan tu maksud dia apa? Ihsan tu buat yang paling baik. Ihsan itu maksud ihsan. Jadi kalau dia ni dengan keadaannya itu, mungkin dia ni terbatas, tak boleh bangun, tak boleh jalan, tapi dia buat agama ini dengan cara yang terbaik, orang ini akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam Al-Quran, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berusaha bersungguh-sungguh, dia buat yang terbaik, al-husna, Allah akan bagi mereka itu the best. Nikmat dalam syurga yang terbaik akan mereka dapat, wa ziyadah, dan plus, dan tambah lagi. Jadi tambah lagi itu wa ziyadah dalam ayat Quran itu, menurut para ulama adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanu, berdasarkan hadis. Sebab Nabi apabila dia cerita tentang orang yang melihat muka Allah Azza wa Jalla ataupun wajah Allah Azza wa Jalla, dia baca ayat ni, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Jadi ziyadah kat situ maksudnya orang yang buat terbaik dalam agama dia ini, dia akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Okey, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Ni kelas kan, ni bukan syarahan kan. Kalau kelas dia kena ulang balik. Nombor satu, Islam. Nombor dua, ihsan. Buat yang terbaik, itu ihsan. Okey. Yang ketiga, ad-du'a'u bi an turzaqan nazara. Turzaqun nazaru ila wajhi ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang berdoa untuk dia tengok. Inilah doa tu.
Orang yang dapat kena tahu dalam syurga nikmat paling tinggi apa? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Tapi semua orang kau dapat tengok? Belum tentu lagi. Belum tentu semua orang dapat, sebab dia adalah nikmat yang tertinggi. Jadi siapa yang dapat? Pertama Islam, yang kedua ihsan, yang ketiga orang yang berdoa. Jadi nak doa macam mana? Doa ni tadi. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepada engkau melazat melihat wajah engkau, wajah Allah Azza wa Jalla. Okey. Yang keempat, al-muhafazatu 'ala salawatil kamilah. Orang yang memelihara solatnya secara sempurna. Okey, wabil akhassi salatal fajri wal asri. Wabil akhassi salatal fajri wal asri, khususnya salat asar, salat fajar subuh dan juga salat asar. Dia jaga solat dia, tapi lebih lagi dia ambil tumpuan adalah solat fajar, iaitu subuh dan juga asar. Dua ni. Sebab ini adalah dua waktu yang paling banyak orang lambat ataupun lalaikan solat ni. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, hafizu ala salawat, peliharalah salawat, solat engkau itu, was salatil wusta, dan solat yang tengah-tengah. Itu dalam ayat Al-Quran. Apa solat tengah-tengah tu? Kalau kita kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Wusta dekat situ maksudnya solat asar. Solat asar. Jadi solat asar ni adalah agama minta kita beri penekanan sikit. Biasanya asar ni kenapa orang lalai, tuan-tuan? Kenapa orang lalai? Khususnya zaman dahulu lah. Sebab siang dah nak habis. Jadi dia cuba selesaikan urusan dia. Sama ya, hari ni pun sama kan. Kita waktu tu lah okey nak balik, nak jumpa family kan. Kita pun pukul 5 contoh orang keluar office kan. Kalau solat asar sekarang 4.45. Kalau solat asar ni lambat sikit keluar office. Jadi kita tak payah semayang jemaah ni, kita balik dulu. Tapi balik kan dah sampai dah pukul 6. Tak apalah, janji dapat sampai awal rumah kadang-kadang. Jadi orang selalu lalaikan asar tu. Asar tu sebab siang dah nak habis. Okey, kita tengok hadis dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali tentang solat subuh dan solat asar ni. Kita nak tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak pelihara khususnya subuh dan asar. Jarir bin Abdullah Al-Bajali diriwayatkan, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari lailatal badri. Kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah bulan Lailatul Badri, pada malam Badar. Lailatul Badri maksud dia bulan Al-Badar, maksudnya bulan tengah full, tengah penuh. Bulan ni kan ada yang bentuk macam tu, ada malam yang setengah. Yang ni Al-Badri, Lailatul Badri, biasanya bulan itu penuh. Bila bulan itu penuh, malam pek boleh, 5 boleh. Biasa macam tu. Sebab tu sunat berpuasa hari-hari apa tu? Hari putih kan, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Okey, pada satu hari Nabi lihat kepada bulan yang bulan penuh, Lailatul Badri. Faqala, lalu dia berkata, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu satarawna akan melihat rabbakum, Tuhan kamu, kama tarawna hadzal qamar, seperti mana engkau melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kau takkan rasa penat melihatnya. Yang ni lah hadis tadi, lihat kita tak rasa ponek kan. Kalau kita tengok bulan tu mungkin ponek lah, apa ni, nonggok kat atas kan, kepala tu kat atas yang sakit. Tapi kita akan lihat Allah Azza wa Jalla. Nabi kata macam mana kita melihat bulan ini, la tudammuna fi ru'yatihi, tak rasa sakit pun.
aula tadarruna fi la aula tudarruna fi ru'yatihi, ataupun kamu tak akan rasa sakitlah, mudarat pada melihatnya. Fa in istata'tum, ini Nabi sebut, kalau mampulah, Nabi sebut fa in istata'tum, kalau mampulah, alla tughlabu ala salati, hendaklah engkau itu tidak dikalahkan, maknanya tak cuaikanlah, maknanya engkau ni tak dikalahkan, ala salati qabla tulu'i syamsi, janganlah engkau dikalahkan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Yang itulah hadis tadi. Kalau mampu kau tak dikalahkan, yang ini kita cuba untuk buat solat itu berjemaah. Kita kalau ada orang solat tapi lambat ujung-ujung kan, subuh ujung, asar pun ujung. Nabi kan, jadi kita buat terbaik solat fajar, solat subuh. Nabi kata kalau kau mampu, jangan dikalahkan dengan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Faf'alu, buatlah. Thumma qara'a, kemudian dia baca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan sebelum dan bertasbihlah, memuji Tuhan engkau sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW juga bagi tahu dekat kita, kita akan lihat Tuhan kita, tapi dia pesan kat ujung tu, apa dia? Jangan dikalahkan oleh solat subuh maupun solat asar. Okey, yang kelima, iaitu keempat, subuh maupun asar. Apa nombor satu ni? Lupa. Nombor satu dia tengok Islam, ihsan, doa. Lepas tu subuh maupun asar kan, ingat. Okey, empat. Lima, al-ibti'ad 'anil dhunubi wal ma'asi. Al-ibti'ad 'anil dhunubi wal ma'asi, iaitu kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang dosa dan maksiat. Dosa satu benda, maksiat pun satu benda. Maksiat ni adalah kita macam lawan Tuhan kita. Tuhan kata jangan, kita buat juga, itu maksiat. Okey. Okey, hadisnya hadis apa? Okey, kalau kita ni jenis yang suka buat dosa dengan buat maksiat, kita juga, kalaupun kita ahli syurga, kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayat salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tiga golongan, mereka ini tidak akan bercakap dengan Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamah. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Tiga golongan, Allah tak akan cakap dengan dia orang ni. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak akan lihat mereka itu. Wala yuzakkihim walahum azabun alim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, iaitu membersihkan mereka daripada dosa. Maknanya engkau ni tak apalah dosa, tak, mereka itu Allah tak pandang, Allah tak cakap, Allah tak akan bersihkan dia. Dia akan tanggung semua bodoh yang dia buat. Siapa dia? Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Lepas tu Nabi sebut tiga kali, khabu wa khasiru, khabu wa khasiru, khabu wa khasiru. Khabu ni maknanya hinalah dia orang ni, khasiru rugilah. Hina dan rugi, hina dan rugi, hina dan rugi. Lepas tu lalu Abu Dzar tanya, manhum ya Rasulullah, siapa dia? Siapa dia wahai Rasulullah? Nabi sebut al-musbil wal mannan, wal munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil, jadi kita jaga-jaga jangan kita terlibat dengan orang ni. Nanti esok tak dapat tengok siapa dia al-musbil. Al-musbil adalah orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Itu musbil. Di perkataan-perkataan ni adalah isbal. Jadi ulama berselisihlah tentang isu ni.
Sebab tu di kalangan kita kalau kita perasan, ada di kalangan orang yang fahaman, dia faham maknanya labuh pakaian ni langsung tak boleh. Labuh maksudnya labuh daripada buku lali lah, lebih daripada buku lali tak boleh bagi dia orang. Finnar, sebab Nabi bagi tahu yang lebih daripada buku lali dalam neraka. Tapi di kalangan ulama memahami hadis tu, bukan maksud dia labuh tu. Maksud dia apa? Zaman Nabi tu, siapa yang labuhkan pakaian, lambang kepada kesombongan, sombong. Jadi isunya bukan labuh, isunya adalah sombong. Pakai baju sebab sombong. Pakai baju sebab sombong. Kita pakai kereta sebab sombong. Beli rumah sebab sombong. Yang tu musbil. Tapi isunya musbil ni biasanya pakaian lah. Tapi kita nak jaga-jaga ni, apa sahaja yang kita buat sebab sombong, yang ni Allah tak pandang. Jaga-jaga gitu. Budak-budak sekarang ni, dia nak aim, kalau nak beli baju yang ada brand tu, mesti yang tu. Sebab apa? Nak tunjuk dekat orang, nak tunjuk dia ada duit. Yang tu juga pakai sombong. Isunya bukan dekat labuh, isunya dekat sombong. Beli BMW kan, BMW ke budak-budak lah, ini orang tua tak apa kan, orang tua nak tunjukkan siapa kan, ya. Kau sama tak ada lah. Saya cakap ni maknanya tujuan kita, kalau kita memang pemakai BMW daripada kecil kan, daripada muda pakai BMW, ni sedap kereta ni, tak mahu dah tukar, tak apalah kan, kita memang minat dia macam tu. Tapi kalau kita boleh sebab kita rasa sombong, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala takkan tengok dia. Al-musbil. Yang kedua, Al-Mannan. Al-Mannan ni orang yang mengungkit-ungkit. Ungkit lah. Mannan dia boleh masuk bori, dia boleh masuk mungkit. Mannan. Tapi Muslim maksud dia ungkit lah. Jadi bori, lepas tu mungkit. Marin dan dah tolong dah kau. Kan, kita bori, lepas tu kita mungkit. Al-Mannan. Yang tu juga termasuk dalam golongan tu. Dan yang ketiga ada wal munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Yang ni kena jaga-jaga. Yang last ni orang yang berniaga. Orang yang berniaga apa pun, dia belanja beli barang tu dengan sumpah palsu. Belanja beli barang dengan sumpah palsu. Apa maksud dia? Maksud dia nak jual barang ni kat orang kan. Ambil lah tuan, boleh ni ambil 3,000. 3,000 dia nak jual lah, barang second kan. Barang second ambil 3,000. Marin saya beli 10,000. Yang marin dan saya beli 10,000 tu, itu yang maksud hadis ni. Maknanya dulu katakanlah dia beli barang tu sebenarnya 3,000 kak. Dia beli 3,000 tapi dia nak jual punya pasal, nak naikkan harga tu, dia cakap dah sumpah tipu gitu. Marin sumpah saya beli 10,000 dulu, ambil kan. Yang tu kena jaga. Ikan boleh apa ni, kita boleh ikan kan. Kita boleh ikan. Ikan ni sekarang harga ikan toke tu kan. Harga ikan sekarang mahal ni, memang macam ni. Betul, saya beli pun mahal. Kan? Jadi sebenarnya dia beli dengan harga yang sama tapi dia sumpah nipu. Yang ni juga Allah SWT takkan pandang mereka pada hari kiamat. Okey tuan-tuan, jadi ada berapa dah tadi? 5. Okey, dan yang ke-6 last. Habislah kot, kita habiskan lah kat sini. Tak habis-habis lah kita ni. Doa ni tadi 2 baris je. Tak apalah. Yang penting maklumat tu dapat kan. Okey, yang terakhir adalah mahabbatu liqa'illahi wa ru'yati wajhihi azza wa jalla. Okey. Dan orang yang dapat tengok muka Allah azza wa jalla adalah orang yang suka ataupun dia memang nak tengok muka Allah azza wa jalla. Kita letak dalam diri kita, kita memang nak tengok. Sebab apa Nabi SAW sebut, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Sesiapa yang suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia.
Ada orang ni kalau dia hidup tu, oh ya nak mati kot, Allah tak banyak amalan ni, nantilah dulu kan. Dia macam bertangguh. Dia rasa nak bertemu dengan Allah tu, tahu dia akan jumpa, tapi dia nantilah dulu jumpa Allah Taala ni kan. Yang tu yang kita minta Allah jangan ada laju gitu. Mati besok pun kita syukur. Yang tu syukur untuk bertemu dengan Allah. Siapa orang macam ni syukur nak jumpa Allah, Allah syukur jumpa dia. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci ataupun tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan diri saya dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawalayna wa la alayna. Allahumma 'alal akam waz-zirab wa butunil awdiyah wa manabitish shajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.